Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, dan lagi disunatkan bagi yang sembahyang mengucap di dalam sujudnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Situ iaitulah 3 kali, sama ada ia imam atau makmum, atau yang sembahyang seorang diri dipanggil munfarid. Semua ini kerana mengikut bagi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatul Muslim, riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Riwayat Imam Subhana rabbiyal a'la. Adapun wa bihamdi itu ziyadah, tambahan dari Imam Abu Daud. Jadi subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lafaz wa bihamdi itu daripada riwayat Abu Daud. Jadi dalam bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ada 2 riwayat yang dicantumkan. Subhana rabbiyal a'la saja dalam riwayat Bukhari Muslim. Kemudian wa bihamdi itu tambahan riwayat daripada Imam Abu Daud As-Sijistani. Maka ziyadatu siqah maqbulah, tambahan daripada perawi yang siqah maka diterima. Dan sunat bagi yang semayang seorang, dan bagi imam sama tu. Kemudian oleh kaum yang mahsurin, mana yang reda mereka itu dengan panjang, bahawa menambahi ia atasnya tasbih yang 3 kali itu. Nak tambah apa, 5, 7 tambah 11 kali. Kemudian ditambah lagi bacaan ini bagi makmum yang mahsurin, yang reda, bacaan imamnya ataupun disemayang seorang diri. Maka Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ah wa basarah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, bagi engkau lah sajadtu, aku sujud. Wa bika amantu, dan bagi engkau sajalah mana aku beriman. Bagi engkau lah aslam tu, aku menyerahkan akan diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqah, telah sujudlah oleh zat mana wajah yang khalaqahu, menjadikan dia dan mentaswirkan dia, wa syaqqa sam'ah, telah membelah talakan pendengaran dan basarnya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkat Allah Ta'ala, sebaik-baik seelok-elok penciptaan, segala yang mencipta. Semua bacaan ini kena mengikut bagi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh sallu kama ra'aitumuni usalli, bersembahyang macam mana aku sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana diketahui dengan riwayat-riwayat yang sahih sebagaimana kita yang di akhir ni, yang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Muslim. Dan menambah Imam Nawawi dalam riwayat akan lafaz bihaulihi wa quwwatihi, dahulu daripada tabarakah, ya, sebelum daripada tabarakah, wa basam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, bau tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sunat pula bagi keduanya makmum yang mahsulin, sembahyang seorang diri tadi, menambahi atas yang demikian itu, membaca doa dalam sujud pula. Tadi dalam rakaat, tadi dalam sujud ditambah lagi. Kerana hadis Muslim pula, ya, iaitulah aqrabu ma yakun al-'abd min rabbih wa huwa sajidun.
Kalau itu fa'aksiru ad-du'a. Fa'aksiru du'a ai fi sujudikum. Aqrabu ma yakunul 'abd. Bermula yang sehampir-hampir keadaan hamba daripada Tuhannya. Hasil ia padahal ia dalam sujud. Dalam sujudlah tempat paling mustajab doa. Kalau begitu fa'aksiru doa, perbanyakkan oleh kamu membaca doa, kata Rasulullah SAW. Doa boleh baca? Baca tak? Macam doa boleh baca. Doa tidak bercanggah dengan syariat. Artinya dalam sujud kamu tadi. Baca doa minta selamat dunia akhirat, mati dalam iman. Minta buka makrifat. Baca doa tu. Allahumma ja'alna minal doa tak jadi kita bin ahli tajarub anil aqwan. Minta hadisib qulubana. Minta Allah tarik hati kita daripada memandang dan ditambat oleh makhluk, sehingga yang kasyiflana anwar muraqabah wal musyahadah, sehingga dipancarkan nur muraqabah dan musyahadah. Itu penting untuk ajaran makrifat oleh dia. Tempat sujud tu ambil lah, tempat yang sebaik-baik doa. Dalam kunut boleh baca. Dan rukun yang ke-8 duduk antara dua sujud. Dan jikalau pada sembahyang sunat sekalipun dia merupakan rukun. Boleh syaratkan pada duduk antara dua sujud itu 3 perkara syarat dia. Pertama, tumak ninah dalamnya. Itu kena diduduk, jangan dia bergerak-gerak dalam masa kadar subhanallah. Bukan 4 pasangan. Tetap. Itu makninah. Kedua, bahawa jangan menyahaja ia pada bangkitnya akan yang lain daripada duduk antara dua sujud. Dia sujud yang pertama nak pergi bangkit tu, jangan ada qasad yang lain daripada itu. Dengan bahu dia terperanjat ke, kan? Dentung dia bertegangkat. Duduk je lah. Tak boleh. Dia kena turun balik itu. Kalau dia bangun tidak sengaja terperanjat ke apa, tak pakai bangun tu. Dia kena kembali pada sujud dan tak dinamakan tu 2 kali sujud. Sebab tu atau makna kata menyengaja. Mana bangkit dia tu memang pilihan kehendak dia, bukan dia terkejut. Yang lain daripada duduk antara dua sujud ni. Maka jika terduduk ia daripada sujud, dia terduduk dia. Kerana apa? Terkejut daripada sesuatu dengan suara kuat dan sebagainya. Maka dijadikan itu sebagai duduk antara sujud, tidak sah. Kena kembali balik. Atau kerana kena duri dahinya, kan? Dia sujud dia dahi kena duri terangkat, tu terduduk. Maka jadi Rabbi Firliyo je. Tak boleh tu, tak pakai tu. Tempat sujud. Nah, saya tiadalah memadai akan dia akan sujud tu. Oleh demikian perkara tadi, ada perbuatan yang tidak sengaja tadi, ya, dia terangkat, kena duri ke atau terperanjat daripada duduk antara dua sujud. Hanya hendaklah dikembalinya akan dia akan sujud ni. Maka tak nambah rukun, itu tak dipanggil menambah rukun. Ya, tak dipanggil menambah rukun. Sebab apa tu? Perbuatan tidak sengaja. Berlainan kalau dia sujud atas benda yang tajam tadi, dia tahan sampai dah ada tumak ninah, mana sujud itu dah sah. Kemudian dia angkat, dia alih sebelah. Itu menambah sujud. Itu dia panggil menambah sujud. Sebab sujud sudah sah, dia angkat aje lah. Yang tadi tak sah lagi. Kan? Dia bawa terangkat itu, tiba-tiba terangkat. Lalu nak jadikan duduk antara sujud tu tak boleh, dia kena kembali balik. Dan syarat yang ketiga bagi sujud, bahawa jangan dilanjutkannya akan dia, kerana bahawa adalah syarat ketiga ini bagi duduk antara sujud. Sujud tu pun panjang tak apa, sujud sejam tak apa, main seorang. Ya. Ada pun julus baina sajdatain, julus duduk antara dua sujud, itu rukun pendek. Jangan dilanjut dan jangan dipanjangkan akan dia, kerana bahawasanya ia tiada maksud bagi dirinya. Ya, sebab duduk antara dua sujud bukan dia panggil ruknun maksud, bukan rukun yang dimaksud, sebab dia sebagai fasil, mencerai. Kita kena lakukan dua sujud. Mana nak berlaku dua sujud, kena cerailah. Ceraikan dengan duduk, kemudian sujud balik. Jadi oleh kerana dia bukan maksud, dia tak boleh dipanjangkan, sekadar penceraian. Tapi kena ada tumakninah. Setengah mazhab tak syarat, asal cerai angkat dah cukup. Tapi kita Syafi'i kena ada tumakninah dalam tu. Hanya dituntut dia kerana menceraikan barang yang dahulu, mana sujud yang pertama.
Daripada barang kemudian, mana sujud yang kedua, dia duduk antara sujud, dia panggil fasil, benda yang menceraikan. Maka adalah ia rukun yang pendek. Bandingan dia sama seperti i'tidal. Maka jika dilanjutkan akan dia lebih daripada zikir yang dituntut dalamnya, iaitulah kadar sekurang-kurang tasyahud. Itu baca tasyahud awal kan, sekurang-kurang tasyahud. Lebih daripada itu, sengaja tahu, batal sembahyang ni. Kecuali ada maksud syar'i. Apa maksud syar'i? Contoh, sembahyang tasbih atau lain lah. Nanti duduk nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah, panjang juga tu. Itu tak apalah. Kalau tak ada saja-saja dia nak panjang itu dalam keadaan dia sedar dan dia tahu, maka batal sembahyang. Jawab dia, batallah sembahyangnya. Syarat batal tu dikait jika disengajakan. Satu, lagi tahu. Dua, ya, tahu akan haram ni. Mana dia sengaja lagi tahu, itu batal. Kalau dia tak sengaja lain, atau dia terlupa, terlama itu lain lah. Dia kalau melakukan begitu, maka sunat tampal dengan sujud sahwi. Tiap-tiap perkara yang membatalkan sembahyang dilakukan dengan tidak sengaja. Ya, itu maka sunat ditampal dengan sujud sahwi. Di sini dilakukan lama tu, dia tak perasan. Yang lama dia sedar, bahawa dah panjang. Ya, maka sunat bagi dia tampal sujud sahwi. Tak tampal pun tak apa. Maknanya sembahyang tu masih sah. Tapi sebab dia kait sini jika sengaja. Kemudian lagi pula dia tahu hukum dia. Kalau orang tak tahu, dia bawa masuk Islam. Dia yang tak tahu, dia maaf dua. Pertama, qaribun minal Islam. Yang kedua, ba'idu minal ulama. Dia baru masuk Islam. Yang masuk Islam dah lama, orang tak tahu. Kan? Baru 2-3 hari masuk Islam. Maka banyak lagi lah hukum hakam yang dia tak tahu lagi. Maknanya. Ataupun ba'idu minal ulama. Jauh dari ulama. Tempat dia kalau boleh mengajar 3 bulan sekali pun dah baik. Atau tak langsung ulama mengajar. Memang dia tertutup daripada makna pencerahan hukum agama. Jauh. Maka sekarang tak timbul benda. Ulama banyak mengajar, dia tak nak belajar. Maka jahil itu tak dimaaf. Maknanya jahil sedemikian, kalau dia tahu, dia tak belajar saja. Dia tahu besok, dia wajib qada balik sembahyang. Ya. Kemudian sunat mengucap takbir dengan tiada mengangkatkan dua tangan terkala bangkit dari sujud, serta dengan mengangkatkan kepala ni. Mana pada sujud pertama, nak bangkit duduk pada tahiyat, duduk antara dua sujud tu. Sunat dilafazkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Bagaimana kita buatlah. Dan melanjutkan takbir hingga sampai kepada duduk antara dua sujud, sampai kepada rukun yang dikasat tadilah, tempat yang dikasat tu. Mana dia nak jangan sembahyang tu ada celahan kosong, biar dia padat terpadu dengan zikrullah. Dan sunat bawah adalah duduknya itu iftirash. Duduk seperti biasa kita duduk tahiyat awal tu lah. Ya, itu dia panggil iftirash. Duduk atas kaki kiri, dirikan kaki kanan tu yang terafdal. Kalau dia tak boleh diri kaki, dia lepas pun tak apa. Kalau dia duduk tak duduk begitu, bersila pun tak apa. Jangan dia duduk. Waktu kata sunat, dia faham ibarat. Dia kata dan sunat, bermakna bukan wajib. Dan sunat bahawa adalah duduknya itu iftirash. Ini dipanggil hayatul qu'ud, kelakuan duduk. Adapun diri duduk tu wajib. Ya, dia kena duduk antara sujud tu, kena duduk. Kelakuan duduk mana dia nak bersila ke tarabuk ataupun sebagainya. Jangan tak panggil duduk, dia bercangkung tak panggil duduk. Lepas sujud pertama dia bercangkung. Itu tak sah. Sebab pada uruf kadang makan duduk. Semua hay'ah kelakuan duduk yang afdal ialah iftirash. Padahal mengantar ia akan dua kakinya, dua tapak kakinya atas dua peha. Ya, dua peha kita duduk atas tapak kaki kiri. Ya, hampir kepada dua lutut. Sekira-kira berbetulan ujung sekalian jari tangannya dengan dua lutut. Lagi pula menghunjur ia akan sekalian jari keduanya, tangan tadi lagi dirapatkan akan dia dan dihadapkan ujungnya kepada kiblat. Itu yang sunat, lebih afdal. Badan sembahyang banyak sunnatun mustaqillah, sunat berasingan banyak. Kemudian sujud, lagi mengucap ia. Rabbi gfirli
warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Riwayat wa'fu anni. Dalam bacaan-bacaan ni banyak riwayat kadang-kadang dicantum daripada hadis. Kerana mengikut bagi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sekalian sunat yang tersebut itu. Riwayat akan dia pada setengah ni Imam Bukhari dan Muslim, atau banyak riwayat. Dan pada setengah Tirmizi, dan pada setengahnya Abu Daud, dan pada setengah ni Ibnu Majah, dan menambahi Imam Ghazali dalam Ihya akan lafaz wa'fu anni. Jadi dalam bacaan tu banyak riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama fiqh ada kumpul ngaji dah. Kita minta Rabbi ya Tuhanku ighfirli, ampunkanlah dosa. Warhamni, dan rahmatkan oleh kamu akan. Wajburni, dan makna tampalkanlah kesilapan kita. Warfa'ni, angkatkanlah martabat. Wahdini, minta hidayat kepada Ta'ala. Wa'afini, minta afiat. Dan sunatkan duduk yang ringan, yang dinamakan duduk istirahat. Ni sunat yang lain berarti. Sunat istirahat makna sunat mengambil kerehatan. Kemudian daripada sujud yang kedua, nak bangun berdiri tu. Duduk sekejap. Ada orang terus sujud yang kedua, dia terus bangun dia. Boom, dia bangun terus kan. Itu tak dapat sunat. Dia sunat duduk sekejap, dia panggil istirahat. Kemudian daripada sujud yang kedua tu. Yang berdiri ia daripadanya, mana yang berdiri pada sujud kedua tu nak bangun tu. Sebelum bangun tu duduk sekejap, kemudian dia betulkan bangun. Sebab apa tu? Itu semua tu kerana mengikut perbuatan Rasulullah SAW. Ya. Kerana mengikut bagi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Dan sunatkan baginya iktimad atas dua tapak tangan ke bumi bagi berdirinya daripada sujud. Jadi nak bangun diri kan, dia duduk istirahat, dia nak bangun tu turun, tunduk, tekan. Itu maknanya iktimad. Kalau dia nak bangun begitu je dia. Ya, tapi dia bangun tunduk, tekan, bangun. Itu sunat, semua sunat-sunat yang berasingan. Sunat dia betulkan, ya, tapak tangan ni ke bumi bagi berdiri daripada sujud dan duduk, kerana bahawasanya ia terlebih menolong baginya, sebab membantu kita nak bangun mudah. Dan kena mengikut bagi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang sebenarnya lah. Pada kedua riwayat Bukhari tadi. Rukun yang ke-9 tasyahud akhir, dan yang ke-10 salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada tasyahud akhir, rukun yang ke-11 duduk bagi tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir itu dipanggil rukun qauli. Duduk itu dipanggil rukun fi'li. Ada duduk rukun berasing. Duduk bagi tasyahud akhir dan bagi selawat. Kemudian daripada sebab selawat bagi Rasulullah SAW dua hukum. Dalam tayat awal sunat ab'ad, tayat akhir rukun, ya. Dan bagi salam yang pertama. Keduduk tu berasing-asing. Nampak sekali duduk kan? Tapi sebenarnya duduk 3 kelakuan. Duduk untuk tasyahud, untuk selawat, dan duduk untuk wisah salam. Salam yang pertama, salam kedua sunat. Salam pertama dia bangun balik ke semain, dia dah sah dah. Bermula dikenaki dengan tasyahud akhir itu, iaitu yang mengiringi akan dia salam. Ya. Sebenarnya tegawai banyak kan macam duduk kan. Ada orang duduk macam tayat awal lah kan. Lepas tu kan rakaat keempat tu tayat akhir. Sebab apa? Dia nak beza-bezakan. Itu dia punya kepala. Itu bukan hukum. Hukum kena faham. Tahiyat awal keadaan dia ialah iftirash. Hayatul qu'ud. Keadaan qu'ud tasyahud awal tu ialah iftirash. Bila sebut tahiyat akhir, tawarruk. Itu keadaan. Apa makna tahiyat awal? Tahiyat yang habis dia tidak bagi salam, bangun balik. Tahiyat akhir lepas dia terus bagi salam. Itu tahiyat akhir. Jadi tak ada masalah, semua dah jelas. Duduk kelakuan tahiyat akhir ialah tawarruk. Sebab apa dipanggil tahiyat akhir? Sebab lepas tahiyat tak bangun lagi dah bagi salam. Itu dipanggil akhir. Maka kelakuan dia ialah yang sunat ialah duduk bertimpuh. Itulah duduk tawarruk. Tapi kalau duduk iftirash boleh juga, tak ada apa. Nak bersila pun boleh juga, tak ada hal. Jadi duduk. Ya, keadaan dia tu wajib dia duduk. Kemudian kelakuan duduk itu sunat yang lain. Jadi orang duduk itu jangan kata apa dah, kan? Duduk macam tayat awal dia, tapi sah lah tu. Tak ada kisah. Tapi nak afdal, kalau ditanya mana afdal, afdal tawarruk lah. Bagi tayat akhir, iftirash bagi tayat awal.
Dan bermula dikenaki dengan tasyahud akhir itu, iaitulah yang mengiringi akan dia tasyahud tu. Salamun, oleh salam. Ya. Sama ada baginya tasyahud awal, bagi sembahyang tu ada tasyahud awal. Seperti pada sembahyang fardu zuhur, asar dan maghrib ada tasyahud awal dan isyak. Atau tiada tasyahud awal seperti sembahyang subuh, ya, dan sembahyang Jumaat, ini semua yang wajib. Dan sembahyang qasar ataupun sembahyang sunat yang lain yang 2 rakaat, maka dia tidak ada tasyahud awal, di tasyahud akhir itu saja. Ada pun tasyahud awal dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertasyahud awal tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, dan duduk bagi keduanya, maka itu dipanggil sunat juga. Dia panggil sunat ab'ad. Di sunat ab'ad, kalau kita tinggal sengaja atau terlupa, sunat dijabar dengan sujud sahwi. Itu saja. Maka itu sunat juga, seperti selawat atas keluarga Nabi SAW. Bandingan dia sama hukum sunat ab'ad, ialah selawat pada Rasulullah SAW tahiyat awal sunat ab'ad. Sama bandingan dia seperti selawat atas atas keluarga Nabi, tapi dalam tahiyat akhir. Nanti awal tak payah. Tahiyat awal selawat atas Nabi SAW tu bangun dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangun. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat akhir rukun. Wa ala ali, tu itu sunat ab'ad. Ya. Seperti bandingan dia atas selawat atas keluarga Nabi SAW mengelilingi bagi selawat. Kemudian daripada tasyahud akhir. Ada pun dalil yang menunjukkan atas wajib tasyahud akhir. Baik itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ad-Darqutni dengan isnad yang sahih, dengan rijal yang sahih daripada Ibnu Mas'ud. Katanya adalah kami dahulu daripada difardukan akan kami tasyahud membaca Assalamu ala Allah qabla ibadi. Di bacaan ni. Assalamu ala Jibril wa ala Mikail, assalamu ala fulan, macam-macam tu. Sehingga disyariatkan baca tahiyat secara khusus barulah dibaca. Maka sabda Rasulullah SAW bagi kami, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kau kata sekalian kamu assalamu ala Allah. Fa inna Allah wassalam. Allah memang ada assalam dalam nama dia. Kan? Walakin qulu at-tahiyyatu lillah ila akhir. Arti jangan kamu kata assalamu ala Allah. Kerana bahawa Allah Ta'ala itu dia dan bernama salam dah. Tetapi kata olehmu at-tahiyyatu lillah hingga akhir. Sebagaimana kita baca itulah. Dan ada pun dalil yang menunjukkan atas wajib selawat atas Nabi SAW ialah firman Allah Ta'ala. Jadi ulama ambil banyak daripada Quran, daripada hadis. Sini ambil secara umum. Sallu alaihi, kan? Ya ayyuhallazina amanu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Lepas tu kalau hari Jumaat, kalau imam baca khatib wajib tu kan, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alan nabi, kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kode senyap dia tu dia pekak. Kalau dengar Arab pergi kan, bila sallu alaihi sallam, debu waktu masjid jawab. Sebab yang amar kan, dia arah tu. Sallu, naklah kamu semua mengucap selawat alaihi ke atas Nabi SAW. Atau masjid, dengar Allahumma salli ala sayyidina atau Allah salli wa sallim. Allah sallallahu alaihi. Ikutlah selawat apa dibaca selawat. Kan? Ni senyap, ibu tidur. Artinya mengucap selawatlah kamu atas Nabi besar kita Muhammad SAW. Maka suruh Allah Ta'ala dengan mengucap selawat itu menunjukkan atas wajib. Sebab kaedah kita al-amru yaqtadi rujuk. Bila lafaz amar, maka dia menaki wajib. Dan sunat telah muafakat sekalian ulama pula. Atau bahawa sentiasa wajib mengucap selawat atas Nabi SAW di luar sembahyang. Maka tertentulah wajib itu dalam sembahyang jua. Dan terkadang adalah yang menasabah bagi tempat selawat dan sembahyang itu ialah tasyahud pada akhir sembahyang. Maka wajiblah keadaannya selawat itu kemudian daripada tasyahud akhir. Dan apabila sabitlah wajib tasyahud dan selawat itu di dalam sembahyang dan adalah tempat kedua itu duduk, maka wajib pula duduk bagi kedua. Bacaan tu duduk. Ya, sebab fi'lun Nabi begitu sallallahu. Nabi tak baca cangkum diri, tak ada. Kerana mengikut dia bagi keduanya, ya.
Seperti wajib duduk salam yang pertama juga, kerana mengikut ia baginya hingga dibilangkan duduk bagi rukun, ya. Hingga dibilangkan duduk bagi rukun 3 perkara itu satu rukun. Kalau dia cerai, itu jadi banyak, kan? Ada ungkir 17 pada dia ceraikan apa? Tumakninah. Kita sujud satu tumakninah, rakaat satu tumakninah, i'tidal so. Jadi tempat satu. Kalau menceraikan rakaat satu rukun, tumakninah satu rukun, lain pula dia kira. Itu jadi 17. Kalau dia kira sini banyak pula, banyak lagi lah cerai-cerai. Benda sama je. Kan dia kira tu. Sebab al-ismul adat la mafhumalah. Itu kaedah ni. Al-ismul adat, isim angka kiraan ni kan 1 2 3 itu tak ada mafhum. Illa fi maqami tabyin. Melainkan dalam menuntut kenyataan, tu kenalah. Berapa harga barang ni? RM20. Kita membayar RM5. Mana lagi? Isim adat tak ada mafhum. Boleh kejar gitu kan. Itu dah tanya dah jelas. Nak nyata tu kena nyatalah. Adapun kalau segala sebut tu tak ada mafhum. Orang amal ceramah orang tadi 30,000, tu tak ada mafhum. Itu menunjukkan banyak bukan 30,000. Kau kira, macam nak kira kan? Seorang-seorang 1 2 kan? Catat nama dia. Tu pun betul. Ni sekali tengok anggar, 20,000 ada. Betul-betul awak bohong. Tak, itu kaedah bahasa. Dia sebut 20,000, 30,000, itu maksud dia apa? Ramai. Itu saja maksudnya. Ya. Kalau nak kira betul, kena kira lah. Dan segala rukun sembahyang seperti yang mafhum dari ibarat Syekhul Islam dalam Manhaj. Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab dia Manhaj. Ya. Kemudian disyarahkan oleh ini ringkasan daripada Minhaj. Minhajul Talibin diringkaskan dari Manhaj. Matan Manhaj. Bila Manhaj disyarah balik jadi Fathul Wahab. Itu kitab berdengung ni. Kalau ngaji kitab Wahab pondok berdengung balik, ibarat dia tinggi. Tangkir lubab abi zur'ah tu semua tinggi tak. Habis tu. Itu dalil ya. Dan ada pun dalil yang menunjukkan atas keadaan tasyahud awal dan duduk ni tersunat tiada rukun, maka itulah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sembahyang fardu zuhur. Maka tatkala genaplah 2 rakaat berdiri ia padahal meninggalkan tasyahud awal. Itu menandakan tasyahud awal tidak wajib. Yakni dengan lupa. Dan tiada duduk ia kerana membaca tasyahud. Ya. Maka apabila selesai daripada akhir takbir itu padahal ia duduk, maka sujud ia kerana sahwi. 2 kali sujud dahulu bersalam. Sebab apa dia kata ini tak rukun? Sebab kalau rukun dia tahu kena dapat balik. Ya. Kalau kita kata tahiyat awal tu rukun, tiba-tiba dalam rukun ketiga tadi kan, rakaat ketiga teringat tahiyat awal tak baca. Jawab dia kena kona, dia pergi baca balik. Dia kena duduk tahiyat awal, baca balik. Jadi makna sini Nabi tak buat begitu. Sebab tu Nabi tampal dengan sujud sahwi. Sebab apa tampal sujud sahwi Nabi ingat? Sebab kalau Nabi tak ingat, kan? Tak payah tampal. Kita tak ingat itu rukun, nak tampal macam mana? Kita ingat dulu baru, tinggal tadi. Maka tampal. Bila tinggal tak dapatkan kepada rukun yang ditinggalkan, rukun al-matruk, jawab dia, itu bukan rukun. Itu bukan rukun. Kalau rukun wajib. Kita rokok, kemudian dalam sujud kita yakin. Tadi rokok tadi tak ada tumakninah. Kita bocap, kita bangun. Yakin. Jawab dia, saat itu juga dia kena bangun. Bangun balik, rokok balik. Dia kena dapatkan rukun yang dia yakin bahawa silap ataupun ada cacat dia punya syarat dia. Wajib dapatkan balik. Sekarang Rasulullah tak dapatkan. Ada kata Rasulullah terlupa. Apa terlupa? Mesti Rasulullah ingat. Sebab tu dia tampal sujud sahwi. Cerita ulama tadbir hukum ni. Ya. Itu maknanya sunat dia panggil abad sebab ditampal dengan sujud sahwi. Habis tu. Dahulu bersalam ya sujud. Kemudian tapi kena niat dulu ni. Ulama bahas balik. Dia kena turun tu kena niat. Sama ada sembahyang munfarid seorang diri ataupun imam. Makmum niat lagi baik, kalau tidak diikut imam tak apa. Ya, sebab dia panggil fadratus salah. Lebihan sembahyang. Dia turun tu kena niat. Saja aku sujud sahwi. Benar hukum sujud sahwi dia muafakat pada buat tidak pada tinggal. Muafakat pada buat. Apa makna muafakat pada buat? Kalau imam buat, maka makmum wajib kena buat. Kalau makmum tak buat, dia tengok dia batal sembahyang. Dia panggil takhalufushin. Mana menyalahi yang keji. Ya. Tapi tak wajib muafakat pada tinggal.
Mana apa kalau imam tinggal, tidak wajib makmum muafakat macam imam tinggal, dengan baru makmum boleh buat sendiri. Ya, imam tak buat sujud sahwi kan, disalam habis dia, makmum tadi buat sendirilah. Kan? Habis. Ada muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Muafakat pada tinggal apa? Iaitu tahiyat awal. Tahiyat awal kalau imam tinggal, makmum kena ikut. Dia kena tinggal. Sebab imam dah itisab dengan fardu, dah berdiri, dia kena bangun. Ini imam dah bangun, dia gayut ramai-ramai. Subhanallah, subhanallah, tu imam dah pening. Lalu tu imam terkejut balik. Habis dengan imam batal. Ya. Dia kalau tahiyat awal, kita terlupa kan, kita sembahyang seorang diri, kita baru bangun, belum sampai hak rokok, sunat kita turun balik. Kalau dah sampai hak rokok kata lebih dah, maka boleh turun, tapi kena tanpa sujud sahwi. Dua. Yang ketiga, kalau dah itisab bil fardi, dah sampai ke rukun, dah berdiri dah, tu kalau turun batal. Sebab berdiri adalah rukun, dia lebih kuat daripada sunat. Jadi tahiyat awal sunat. Jadi bila dia berdiri, dia tak boleh turun. Haram dia turun balik. Makmum pula gayut ramai-ramai. Yang ni pun tak berapa sihat akal. Subhanallah, subhanallah, tu imam dia tidak. Dia tidaklah terkejut bawa balik. Habis balik semua sembahyang. Dia kena jaga tu. Kadang-kadang benda jarang berlaku. Kadang dia belajar pun terlupa. Mana kok mana dia. Dagang minor ni, ya lah. Orang terkejut bawa. Habis. Batal sembahyang. Habis. Kemudian memberi salam. Itulah keadaan Rasulullah SAW. Tiada memperdapati ia akan tasyahud yang tertinggal. Nabi tak perdapati itu menandakan benda itu bukan rukun. Ya? Kalau rukun mesti Nabi dapat ke benda itu balik. Dan hanya dijabarkan dia tanpa dengan sujud sahwi. Jadi dalil yang menunjukkan atas bahawasanya tasyahud awal dan duduknya itu sunnatun. Sunat, tiada ia rukun. Kerana jika ada ia rukun, nasaya tiada dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Rukun tak boleh tanpa sujud sahwi. Kita tak payahlah baca Fatihah, kita sujud sahwi. Oh, tak boleh. Batal sembahyang. Ya. Hanya diperdapatkan dia. Mana rukun tu kalau kita dah tinggal, kita ingat balik, wajib terus pergi dapatkan rukun tu balik. Ya, yang tengah tu lara je. Dengan membawa dia balik. Mana kena dapatkan rukun itu semula, tak memada dengan ditampal oleh sujud sahwi. Sebab taraf rukun tu tinggi. Habis. Kemudian bermula barang yang betapa kelakuan, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Dan kata Syekh radhiyallahu an, al-haqqu ta'ala, situ, muttali'un 'ala as-sara'ir waz-zawahir fi kulli nafasin wa halin fa aynama qalbun ra'ahu mu'assiran lahu hafizahu min tawarikil mihan wa mudillatil fitan. Al-Haqq Ta'ala. Al-Haq ini Ta'ala. Ulama Sufi digunakan Al-Haq. Sengaja penama Ta'ala kan? Al-Haq. Al-Haq Subhanahu Ta'ala itu melihat atas segala rahsia hamba tadi. Diittila'. Ya, muttali'un ala sa'irin waz-zawahir. Ya, sarair waz-zawahir. Segala rahsia dan segala zahir. Sebab itu kita kena terasakan. Pemandangan Tuhan naklah dirasa, naklah dijaga. Tempat pandang Tuhan lebih perlu, wajib dijaga daripada tempat pandang makhluk. Ini kita terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Tempat pandang makhluk, jasad luar, bukan main dia solid, bukan main dia jaga lagi. Dalam tempat tidik Tuhan, dibiarkan berkeladak kotor. Ya, itu dipanggil zalim, dipanggil. Apa dia nak jawab depan Tuhan, dia jawab dari situ. Ya, mana dia sudah jauh lagi daripada garisan yang dipandukan. Sebab Tuhan suruh tu, innallaha la yanzuru iswarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Dalam hadis sahih Nabi kata Allah Taala tak hanya tengok luar kamu saja, dia tengok dalam tu.
Maka kalau orang tenung tengok kita macam tu. Cikgu tengok, bapak tengok, kita dah rasa lain. Dia tengok ni macam, ini bukan orang tenung. Khalik pencipta dia sendiri. Sentiasa maknanya. Sebab itulah, kita kena ajar keperasanan kita dengan Allah Ta'ala. Dengan makhluk ni buat tak perasan, baru dia akan pergi nak langkah pada makam panak. Jangan ambil perasaan sangat. Kita buat pandang tu macam tak perasan ni, zikir di dalam tu. Jangan kita buat perasan tau. Kita banyak ni perasan dengan makhluk bukan main ni. Dengan Tuhan buat tak perasan. Oh tu gila panggil. Dia gila banyak tu. Tu jadi gila dunia, gila makhluk macam-macam. Ya. Hak Ta'ala melihat atas segala rahsia hamba-Nya dan zahirnya. Tiap-tiap nafas dan tengok tu. Betul dalam Ahmadiyah digunakan fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Taskinkan fa tu. Ya, fa tu bagi fathah, jangan bagi nafsin. Ada macam-macam zikir. Fi kulli nafsin. Kalau nafsin dia tiap diri. Nafasin tu nafas sah sen turun. Ya. Biar tiap nafas turun naik tu, kita sentiasa hudur ke hadrat Allah Ta'ala dengan merasai zauki kita tentang kita ditilik pandang Allah Ta'ala, dirasakan. Jangan tak rasa. Ya. Sebab tu afdalul iman anta'lamallaha haitsuma kunta. Iman yang paling afdal, kamu sedar Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Maka kesedaran ikut martabat. Peringkat awal di zikir kosong, ada peringkat hudur sikit, ada peringkat dia murakabah, ada musyahadah masing-masing. Itu masuk dalam makna ingat. Yang kalau tinggi ingatan dia, lagi tinggi martabat di sisi Allah Ta'ala. Pada tiap-tiap nafas, kalau Syaban ditarik lagi banyak. Sekali kalau dah biasa, ditarik sekali tarik 10, 1000 ada. Arwah Mu'alim Haji Wahid, kawan aku tarik juta dia. Sak dia tarik nafas tu, kalimah Allah termasuk. Ada cara dia. Dia wukuf kalbi, dia buat cara dia kan. Dan tiap-tiap hal, iaitulah kelakuan. Maka di mana ada hati melihat, ia akan kami. Ya, memberi ia bekas baginya. Yang ini dilihat akan segala hati hamba-Nya, yang melebihkan dan memberi bekas akan Tuhannya daripada segala lain. Bila Tuhan tengok dalam tu, apa dilebihkan. Ya. Kita kalau berkasih je, kekasih gitu kan, tiba-tiba dia berjalan orang lain. Macam, habis. Cancel. Kan? Satu pilihan raya Bukit Payung. Tengok tu, pilihan raya kecil Bukit Payung. Kan? Jadi seorang laki-laki dia besut. Dia tengok bini dia tak ada rumah. Dia 3 hari, mana cari tak jumpa. Kan? Pun dah dihangkut pergi kempen. Abang dah angkut pergi kempen ke Bukit Payung. Dia cari. Tengok bini dia tengah atas rumah tu, tengah bergua-gua dengan jantan rumah tu. Situ juga talak 3 dia bagi. Kan? Ambil kau, bam. Sebab apa tu? Habis. Lukanya hati apabila tengok isteri bergurau dengan jantan lain, kan? Bam, dia bagi situ lagi dah. Habis terus. Bagi Allah Ta'ala agar lebih cemburu daripada orang cemburu. Allah Ta'ala sangat tidak reda hati kita berpaling daripada dia. Lepas tu kena letak zikir sentiasa jalan. Ya? Allah akan jalan. Ini kan Allah RM. Habis dah jawab dia. Lingkup jawab dia. Tuhan nak lihat itu, dilihat apa keadaan hati. Dia menghadap ke Tuhan ke dia membelakang ke Ta'ala. Dia membesarkan Allah atau dia membesarkan makhluk. Ya, dia ada gerun tidak? Sifat-sifat hati yang mulia tadi ada kat dia. Dia pakai tak sifat tu? Uniform dia pakai tak? Atau dia pakai uniform lain? Itu semua dan 2 sebab akan berlaku. Sama ada sebab redha akan berlaku atau sebab murka akan berlaku. Ya, sebab kena raikan pandangan Allah, tempat tilik Allah lebih daripada meraikan tilik makhluk. Ini makhluk kan main dia jaga lagi. Main lorat. Allah. Persekalian nasaya memelihara adalah akan dia daripada kedatangan percubaan. Maknanya kalau nak selamat daripada cubaan, bala, musibah, fitnah yang menyesatkan, dalam kita jangan kosong. Sentiasa Allah. Ingat. Atau buat nafi isbat. La ilaha illallah. Ya. Dan Ahzab ada tuan Sayyidi Ahmad dia suruh sentiasa buat zikir dalam la ilaha illallah, la ilaha. Tapi dia umumlah suruh buat zikir je. Pada Syaban dia ada hantar kalimah dia kata Lataif 5 pom dia pusing, ya, supaya memancar nur dalam. Memandang yang lain daripada inilah hikmat, iaitulah edaran ahli tariqah. Dan itulah di bagian maqamil muraqabah dan maqamul ihsan. Ya, sentiasa di muraqabah. Sebab batin hati kita ni kena sentiasa dimandikan dia dengan air muraqabah.
Ya, kalau tak mandi macam hukum je. Kita kalau tak mandi 2 hari macam ni air tak ada misal kan. Air keluar pula macam ekor cecak. Air sakit hati je. Mula kata, kau undi lagi. Kata, wah, situ pergi. Dia dah kadang kan. Memang jahat pun. Dia kata, balak turun dia kata. Jadi maknanya apa tu? Kena dimandikan. Kita tak mandi 2-3 hari lekit lagi mas dah. Begitulah rohani kita. Kalau tak dimandikan dengan murakabah, hangit hapak dia. Ya, maknanya apa? Kotor. Bila kotor, kalau berbau hangit, lebih lagi kalau najis, macam mana nak masuk dalam istana ma'rifat dengan Allah Ta'ala? Tak boleh masuk. Nak masuk mesti suci, bersih, wangi. Maka bersihkan dengan air murakabah dan wangikan dia dengan syuhud akan Allah Ta'ala. Baru dia boleh masuk. Ya Tuhan, izinkan rohani itu menghadap ke hadrat Tuhan. Menghadap rohani, bukan khayal. Kadang-kadang dia baca kita Imam Ghazali, orang tu ibarat macam mana dia kata khayal. Ini bukan ilmu khayal. Ini ilmu syuhud. Ya, muka syafah kan. Sebab tu kalau menterjemahkan karangan ulama tu, jangan kita baca yang terjemah ni, tak kena cari asal. Tak tahu ibarat itu. Kemudian dibahas tajuk apa. Dalam beredar perbahasan apa. Oh, banyak cerita lagi nak faham. Ini dia ambil terjemah pula terjemah gongak. Lebih kurang kan. Dia pun tak faham, yang baca pun pening. Imam Ghazali Kutubul Aktab, pencalang orang dan wali kutub besar. Dan makamul ihsan, dia telah mengetahui ia bahawasanya Allah Ta'ala melihat akan dia. Bahawa mengetahui ia. Sekarang nak tanya, apa makna mengetahui? Sebab kita kena kembali tengok perbahasan kitab. Kalau kitab-kitab macam Minhajul Abidin, Hidayatul Salikin, ya, makna mengetahui dia tak sama dengan kitab-kitab mutawasid atam. Mengetahui sini dengan makna syuhud. Mengetahui itu dengan makna syuhud. Bukan mengetahui i'tikad macam Unsuruddin. Kalau mengetahui makna benda yang diiktikad, maktakad, benda yang dipegang. Kalau dalam kitab ilmu tasawuf, ya, dan peringkat atas ni, makna mengetahui dengan makna syuhud. Murakabah, syuhud dengan Tuhan. Itu makna mengetahui dia. Bukan sekadar tahu itu, bukan. Mengetahui dengan nur yang Tuhan buka dalam batin hati dia tadi. Ya. Batin khutbah Durun Nafis kan. Wa atla'ahum kan. Khutbah kita Durun Nafis awal-awal. Wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Bagi arif billah ni adalah ittila'. Wa atla'ahum, Tuhan ittila' atau batin dia haqiqatal asya'. Semua hakikat satu terbuka. Sebab dia kata ilmu bukan khayal, muka syafah terbuka. Ya, dia mengalami dalam alamil malakut, alamil jabarut, naik atas. Ya. Yang tukang terjemah alam malakut tak tahu, melukut dia tahu. Waktu dia terjemah ini mau khayal kepala otak dengan khayal. Orang syuhud dengan Tuhan, makam tinggi. Dia nak panggil khayal. Ini bukan ilmu khayal, orang amat jenin. Yang ini mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu melihat akan dia. Mengetahui dengan makna syuhud akan Tuhan, bukan maknanya i'tikad. I'tikad kita dah ada dah. Ya. Perbahasan peringkat awam kita mengaji Usuluddin, itu peringkat dia bil akli, i'tikad, pegangan. Ya, barang yang dipegang dengan hati dia dengan hujah dalil Quran dan hadis. Sekadar peringkat akli, sebab dia main hukum akal. Ada pun peringkat syuhud musyahadah dia tak main tu, dalam qalbi dan makamil qalbi, makamil ruh, makam sir, dia dah masuk dalam. Ya, dalam hadis sahih semua ada pembahasan. Peringkat-peringkat lapisan-lapisan hati mengenal Tuhan. Ya. Awak kenal Tuan Syekh tu, Tuan Guru tu, ulama besar tu kenal? Mana kenal? Dia sekampung saya. Oh, sekampung. Tanya saya, awak kenal dia? Kenal. Dia sebelah rumah saya. Lagi dekat kan? Awak siapa ni? Saya anak dia. Oh, anak dia. Saya seorang lagi siapa? Saya bini dia. Orang tu lagi dekat. Mana perkenalan tu tak sama. Dia kenal. Yang ni kenal sekampung, yang ni kenal jiran sebelah rumah, yang ni dalam rumah, yang ni dalam bilik. Lagi kenal. Itulah makna pengenalan berperingkat-peringkat. Sebab lapisan-lapisan hati itu dibagikan oleh ulama berlapis, ya. Dan mengetahui pula Allah Ta'ala itu akan barang yang di dalam dirinya. Jadi kesedaran dia syuhud tadi, bahawasanya melihat Allah Ta'ala sentiasa ittila' dekat dia. Ya, memandang dia pada sekalian ketika. Duduk baring, sebab tu disuruh kita berzikir, duduk baring. Tidur, berzikir, jangan hilang semua kelakuan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala
Dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, dia baring. Sebab apa? Dalam semua keadaan ini kita dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tengok kita, kita baring saja, tak ada macam. Ya? Ada budak pun dalam sudut 7 hari tak tidur. 7 hari tak tidur. Anda kata kenapa tak tidur? Tak tidur tuan saya, masyayikh penuh ini. Masyayikh penuh. Tuan bukakan kashpin, nampak masyayikh datang. Masyayikh tarekat besar semua datang kan. Nak tidur macam mana masyayikh ada? Takkan masyayikh dengar nak tidur tu nempak tak hadi kita kan. Hilang mengantuk itu baru peringkat awal dia bukakan masyayikh datang, pum terbuka. Nak tidur macam mana 7 hari tak ada rasa apa. Lazat berseronok dia. Ya, pembukaan lain macam-macam lah tu. Mengetahui bahawa Allah Ta'ala melihat akan dia. Jadi keperasanan hati dia yang bersih daripada kelalaian ghaflah itu membawa kepada apa? Kekuatan makrifat kepada Tuhan lagi tinggi. Terasa. Yang kita pula orang pandang tak berasa. Orang pandang tenung jenah ni buat dah. Itu orang apa dia panggil? Gila orang gila. Orang gila kita pandang dia buat dah ni. Kadang orang gila pun dia perasan ke. Dia buat dah tak perasan. Tu berat tu. Lepas tu kita jangan ya. Elakkan kita daripada sifat sedemikian. Orang pandang kita, ya, orang layan kita, kita buat tak layan. Ya. Allah Ta'ala layan kita setiap nafas dan setiap nafas kita dalam nikmat dia, setiap nafas kita dalam kurniaan dia, tak lepas. Tiba-tiba kita buat tak perasan dengan dia, apa nak kata orang tu? Tuan katalah apa Tuan nak kata. Ya, tu kena sedar tu. Kita sentiasa dilihat pandang oleh Allah, sentiasa dikurniakan nikmat oleh Ta'ala, tidak bergerak, tidak diam, melainkan semua daripada dia. Sebab tu latihan zikir kena banyak. Dia tak boleh zikir-zikir ni. Kena zikir cukup banyak. Ya. Setiap nafas kita. Sebab kita dan setiap nafas dengan dia. Dan mengetahui pula Allah SWT akan barang yang di dalam dirinya, luar dalam, rupa yang Tuan tahu. Maka jadilah ia bersama zahirnya dan batin dia. So dia suruh kita bersama ma'iyah, ya, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Satu ayat lagi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Zudu ayat Quran, ma'iyah, wa huwa ta'ala ma'akum serta kamu. Ya, ma'iyah maknan pada makna, ya, bukan hisyan itu sebelah macam ni, bukan Tuhan bertempat pula, ya, pada makna. Ya, itulah dengan ilmunya, dengan pandangannya, dengan kudrat iradat, dengan takluk kudrat, semua akak kita tak lepas. Persoalan dia, hal antum ma'ahu. Adakah kamu serta dia? Itu masalah dia. Maka jadilah bersamaan zahir dan batinnya. Dan khalwat, ini dalam sunyinya dan dalam khalwahnya, di dalam tempat, ya, tengah orang banyak, bersamaan padanya zahir. Ya? Maka tiada dilihat di dalam segala kelakuan itu melainkan maulanya. Ada orang ramai ke di seorang ke, di mana duduk darat, laut, hutan kan di seorang, sentiasa dia dengan maulanya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil orang yang muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Taala, maka dia akan diberikan futuhat, pembukaan yang begitu banyak. Allah. Maka tiada berhadap pada menyampaikan segala hajat yang melainkan kepadanya. Bila dia telah tahu, dia rasa, ya, terasa benda itu dengan Allah Taala, sentiasa hampir memberi pertolongan dia, maka di mana dia nak berhadap pada orang lain? Takkan dihadap orang lain. Bulat dia menghadap ke Tuhan. Tersifat akhir di antara yang sebut Quran ialah wa ala rabbihim yatawakkalun. Iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebut nama Tuhan, berkocak hati dia. Dibaca ayat Quran makin menambahkan iman dia. Dan hanya kepada Tuhannya saja tempat dia bersandar, bergayut, bergantung. Lain tak ada. Diri dia boleh tak bergantung. Atau sifat arif billah, orang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasilnya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma waffiqna ya Allah.